Baik. Kita mulakan kuliah malam ini dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabil izam. Syarihul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala azan nabiyyin karim wa ilal malaikatil muqarrabin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tasassu fihi al-absar. Sadaqallahul azim. Maksudnya, janganlah kamu menyangka Allah Subhanahu wa ta'ala itu lalai terhadap apa-apa yang dikerjakan oleh orang yang zalim di kalangan kamu. Hanya saja mereka itu ditangguhkan balasan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehinggalah pada satu hari ataupun satu masa mata mereka akan terbeliak melihat azab Allah Ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yunahadukum hatta hawahu tama'al lima jitubih. Maksudnya, tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga hawa nafsunya akur atau condong kepada apa yang ke bawah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang hormati Al-Fadil tuan-tuan imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, Tuan Siap, pengurusi masjid, jawatan kuasa, sidang jemaah, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang nikmat Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur Allah Ta'ala kerana pada malam ini sekali lagi diizinkan pertemuan kita oleh Allah untuk kita sambung kitab kita, kitab Jawharat Tauhid, yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Laqani. Baik, kita lihat di muka surat berapa tu tuan? 114 kan? 114 dah. Mungkin ada di kalangan ketiga ni yang mungkin tertinggalkah dia tak hadir. Jadi tak hadir tak apalah. Kita tak ada nak ulang lagi kan. Kalau nak tengok tu tengok dalam FB saya lah. Dia masuk dalam FB. Tapi dalam FB ni dia dah campur-campur dengan kuliah-kuliah lain. Macam tu. Baik. Jadi malam ni kita lihat mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafatuhu lil hawadis. Kesalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Baik, dalam bait syair itu disebut wa annahu lima yanalul adam mukhalifun burhanu hadzal qidam. Wa annahu lima yanalul adam mukhalifun burhanu hadzal qidam. Maksudnya apa tuan-tuan? Dan bahawasanya Allah Ta'ala adalah menyalahi bagi segala yang baharu
yang dihubungi oleh Adam, yang dihubungi oleh tiada. Wa annahu lima yanalul adam mukhalifun burhanu hadzal qidam. Dan bahawa sesungguhnya dhamir hu tu kembalinya pada Allah. Dhamir hu tu wa annahu, dan bahawa sesungguhnya Allah lima yanalul adam adalah menyalahi bagi segala yang baharu. Kemudian yang dihubungi oleh Adam, menyalahi segala yang baru yang dihubungi oleh tiada. Dalil ini adalah dalil qidam. Burhanu hadzal qidam. Dalil ini merupakan dalil qidam. Dalil qidam menyatakan bahawa Allah Ta'ala itu menyalahi bagi segala yang baru. Semakna dalil ini, mukhalafatu ta'ala lil hawadis ni, dalil ni sama juga dengan dalil qidam, dia kata. Mana disebut qidam, sama juga dalil dengan mukhalafatu ta'ala lil hawadis, kesalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Baik. Ini adalah yang ketiga daripada sifat-sifat salbiah. Ini adalah yang ketiga, tuan-tuan, daripada sifat-sifat salbiah. Apa maksud sifat salbiah? Sifat salbiah ialah ibaratun, satu ibarat yang menafikan ma la yaliku, suatu benda yang tidak layak lillahi azza wa jal, bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan sebagai salbiah. Maknanya satu ibarat yang menafikan sesuatu perkara yang tidak layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud maknanya bila kita sebut mukhalafatu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah Ta'ala bagi yang segala yang baharu, maknanya kita menafikan lawannya. Apa lawannya? Mumasalatuhu ta'ala lil hawadis, bersamaan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Kemudian kalau kita sebut wadaniyat esa, jadi bila disebabkan wadaniyat ini masuk dalam sifat salbiah, jadi kita menafikan lawan wadaniyah. Apa lawan wadaniyah? Lawannya ialah adadun. Adadun mana berbilang-bilang. Jadi kita menafikan berbilang-bilang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah yang ketiga daripada sifat-sifat salbiah. Sifat salbiah dia ada berapa, tuan-tuan? 5. Wujud termasuk sifat nafsiah lah, ataupun sifat wujudi. Qidam, baqah, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyam ta'ala bin nafsih wa daniyah. Jadi ada 5. Jadi mukhalafatu ta'ala ni termasuk sifat salbiah yang ketiga lah. Betul tak? Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyalahi bagi segala yang baharu, juga menyalahi bagi sekalian Adam. Adam yang azali, Adamul azaliyatu, sebagaimana diketahui daripada penyifatannya Allah dengan wujud, kerana Adam-Adam yang azali bukan termasuk dalam maujud. Adam-Adam maksudnya yang bangsa tiada, yang azali, dia bukan termasuk dalam perkara maujud dah. Hari itu kita dah bahaskan perbezaan antara azali dengan qidam. Kan dah bahaskan perbezaan antara azali dengan qidam. Bila sebut azali, maknanya dia mencakupi kepada makhluk dan juga Allah. Makhluk dan juga Allah. Kan? Tapi bila kita sebut qidam, hanya terkhusus kepada Allah Ta'ala saja. Macamlah contohnya ketentuan kita dah ditentukan di azali. Maknanya bila sebut azali saja mencakupi sama ada benda yang adami ataupun wujudi. Adami ataupun wujudi. Betul tak? Benda yang adam ataupun benda yang wujud. Kita ni sebelum kita dijadikan, kita ni adami. Sebelum kita dilahirkan ke dunia, kita ni dalam bentuk adami. Bentuk tiada lah. Kerana bila kita dah duduk dalam dunia, kita ni wujudi. Dah dilahir ke dunia, mana kita wujudi lah. Macam tu. Tetapi bila sebut qidam, hanya khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ada adami. Tetapi Allah Taala itu maujud. Allah Taala itu wujud ataupun maujud ataupun subuti saja. Allah Taala tidak ada adami.
Tapi bila kita sebut perkataan azali, contohnya ketentuan kita dah ditentukan di azali, kejadian kita dah ditentukan di azali, kan? Rezeki kita dah ditentukan di azali, tapi benda tu hanya dalam bentuk adami. Bentuk tiada, tak nampak dari segi semata kasar, tak nampak. Macam tu. Tapi bila kita diwujudkan dalam dunia, maka kita jadilah wujudi. Ketentuan tadi dah ada lah. Macam tu. Begitu juga hakikat diri kita, zat kita ni. Diri kita ni sebelum kita diwujudkan dalam dunia, kita ni dalam bentuk adami lagi, bentuk tiada. Benda tidak nampak boleh lihat dengan mata kasar. Bila kita dilahirkan dunia, mak bapak kita berkahwin, bernikah dan sebagainya, maka kita pun dilahir dunia, maka kita pun jadilah wujudi. Macam tu. Baik. Dan sebagaimana Allah Ta'ala menyalahi bagi segala yang baru, hawadis, juga menyalahi bagi sekalian adami yang ditentukan di azali. Adamul azaliyatu, sebagaimana diketahui daripada penyimpatannya Allah dengan wujud, kerana Adam-Adam yang azali bukan termasuk dalam wujud. Adam-Adam yang bentuk azali ni, kan, ni bukan termasuk dalam benda maujud. Apa maksud maujud? Maujud ialah satu benda yang boleh dilihat dengan mata kasar. Tu dikatakan maujud lah. Kerana setiap perkara tu macam yang lepas saya terangkan, nyatakan bahawa setiap satu hal, satu benda tu dia berada, ada 4 tingkat. Pertama maujud, yang kedua halun, yang ketiga amrul itibari, dan yang keempat adami. Okey. Jadi sifat salbiyah ataupun mukhalafatu ta'ala dihi hawan ini, dia termasuk dalam bentuk amrul itibari. Dia termasuk dalam amrul itibari. Okey, makna dari segi zihin kita ada, tetapi segi kharijnya tidak ada. Zihin kita, akal kepala otak kita menyatakan dia ada, tapi di segi mata kasar dia tidak ada, tidak nampak, tapi tetap dia ada. Macam tu. Baik, kemudian dan dalam hal ini Syekh Abdul Salam ada menyebut bahawa Adam-Adam yang azali adalah sebahagian daripada hawadis. Kata Syekh Abdul Salam, dia ada menyebutkan bahawa Adam-Adam yang azali, mana benda-benda yang azali yang tak nampak ni, benda-benda yang adami yang pada azali ni, dia kata adalah sebahagian daripada benda hawadis juga, dia kata. Dia termasuk dalam benda hawadis. Dan ini satu kelupaan, kerana Adam-Adam yang azali adalah wajib sebagaimana yang terdahulu. Semana kata pendapat Syekh Abdul Salam ni, kan, kedudukan kita di azali itu, yang kita belum wujud itu pun kita dia kata itu dikatakan hawadis juga, benda baru. Dia kata benda baru juga, walaupun kita tak wujud dunia lagi, maka dikatakan sebagai benda baru. Macam tu. Maknanya bukanlah kidam, tapi benda hawadis juga. Dan juga ayah daripada Syekh Abdul Salam pernah menyebutkan satu contoh untuk Adam sabiq. Adam mana benda yang tak ada, yang terdahulu, ini azali, dan beliau tidak menjadikannya sebahagian daripada hawadis. Jadi maknanya ada khilaf pendapat antara Syekh Abdul Salam dengan ayah dia sendiri. Ayah dia sebut benda yang adami yang sebelum wujud tu, kan, adalah benda hawadis. Sedangkan ayah dia kata bukan termasuk hawadis, dia tak termasuk. Kalau tak termasuk tu maknanya kidam lah, kata benda adami lah, benda kidami. Qab dalmi, benda kidami lah. Kerana lawan daripada hawadis kan kidam, lawan kidam adalah hadis. Macam tu. Boleh? Faham kan? Bolehlah sikit lah Ustaz. Baik, kemudian sifat menyalahi bagi segala yang baharu atau mukhalafah lil hawadis adalah satu ibarat daripada penafian jermiah. Satu ibarat daripada menafikan jirim, dan juga aradiyah, menafikan arad, sifat bagi jirim, dan juga kulliyah, benda-benda yang besar, dan juziyah, benda-benda yang kecil, dan segala yang melaziminya daripada Allah Subhanahu wa taala.
Dia kata musannif ataupun pengarang kitab, dia kata sifat menyalahi bagi segala yang baru, mukhalafatu ta'ala al-hawadis. Okay, dia kata merupakan satu ibarat daripada penafian jirim dan juga menafikan arad, juga menafikan kulliyah dan juga menafikan juz'iyah dan segala yang melazimi bagi Allah Ta'ala. Sebabnya bila kita tengok dalam ta'rif ataupun definisi salbiyah, apa yang dikatakan sifat salbiyah? Sifat salbiyah ialah satu ibarat yang menafikan satu benda yang tidak layak kepada Allah, kan? Jadi sesuailah bila kata mukhalafatu ta'ala, maknanya jadi dia satu ibarat menafikan jirim kepada Allah, kerana Allah Ta'ala itu bukan jirim, dan juga menafikan arad pada sifat yang duduk pada jirim, mana kita menafikan semuanya itu. Kemudian menafikan kulliyah, benda besar. Allah Ta'ala ni bukan jenis yang besar yang boleh kita nampak. Juz'iyah ataupun benda yang halus yang tak boleh kita nampak, kan? Dan segala yang melazimi bagi Allah Ta'ala itu. Okey. Maka yang melazimi kepada jirmiyah ialah tahayyus. Apa makna tahayyus? Mengambil tempat. Pemandangan tahayyus mengambil tempat. Jadi bila kita sebut Allah Ta'ala menyalahi bagi segala yang baru, maknanya menafikan jirim kepada Allah. Kerana bila sebut jirim, sudah tentu jirim mengambil kadar lapang. Bila sebut jirim, maka dia mengambil kadar lapang, sedangkan Allah Ta'ala tidak mengambil kadar lapang. Kemudian bila sebut aradiyah, kan, maka sudah tentu arad duduk pada jirim. Arad duduk pada jirim. Contohnya sifat arad ialah sifat. Contohnya warna coklat. Warna coklat duduk pada kayu inilah. Selagi mana ada kayu, selagi itulah ada warna coklat. Okey, kecuali kalau kita cat dengan warna lain lah. Okey. Jadi mana kita menafikan aradiyah. Maknanya menafikan adalah Allah Ta'ala itu berdiri dengan selainnya. Yang melazimi aradiyah adalah berdiri dengan selainnya. Okey, mana berdiri pada zat. Kemudian yang melazimi kulliyah pula menafikan besar kepada Allah. Kemudian juz'iyah pula mana kita menafikan kecil kepada Allah. Maka syaitan melontarkan satu bisikan di hatimu bahawasanya jika Allah Ta'ala itu bukan jirim, jika Allah Ta'ala itu bukan arad, jika Allah Ta'ala itu bukan kulli dan bukan juz'i, lantas apa hakikat Allah? So macam mana hakikat Allah Ta'ala sebenarnya? Ini tak, tu tak, semua tak. Semua tak. Bila sebut je, semua ni kita nafikan. Jadi syaitan kata, macam mana Tuhan kau ni sebenarnya? Jadi syaitan pun membisikkan, terutama sekali pada orang yang jahil lah, dia pun membisikkan macam tu. So dalam bab ini, macam mana kita nak jawab? Maka katakanlah di dalam menolak demikian tadi, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Kita jawablah, aku tak tahu hakikat sebenarnya kecuali Allah. Allah Ta'ala saya tahulah hakikat macam mana keadaannya sebenarnya. Kita tak? Kerana Allah Ta'ala itu bukan sebagaimana yang kita gambarkan. Bukan sebagaimana yang kita gambarkan, yang kita lukiskan, yang kita tasawurkan dan sebagainya. Itu semuanya adalah bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian saya ada bawa kitab usul tahqiq. Baik, dalam kitab usul tahqiq ini terdapat beberapa wajah. Kan? Terdapat beberapa wajah. Di sini disebut ada 12 wajah berkenaan dengan mukhalafatu ta'ala al-hawadis. Kesalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Yang pertama dia kata bahawa adalah zat Allah Ta'ala itu jirim yang mengambil kadar lulus dirinya daripada lapang ini. Jadi mana kita menafikan Allah Ta'ala itu bukan jirim. Pertama, kita menafikan zat Allah Ta'ala itu bukan jirim yang mengambil kadar lulus dirinya daripada lapang. Yang kedua, kita menafikan zat Allah Ta'ala itu arad. Arad yang berdiri dengan zat. Arad yang berdiri pada zat.
Kan? Apa maksud arad? Arad itu kita dah bahas dah. Arad ni maknanya contohnya bermasa, bertempat, berkedudukan, berkiri, berkanan, di atas, bawah dan sebagainya. Itu arad. Kemudian yang ketiga, kita bila disebut muhalafatu ta'ala al-hawadis juga, maknanya kita menafikan zat Allah Ta'ala itu zat Allah Ta'ala itu pada suatu jihad, satu keadaan bagi jirim. Ya, ini contohnya di atas atau di bawah, di kiri, di kanan dan sebagainya. Di kiri, di kanan dan sebagainya. Jadi kita menafikan semua tadilah. Yang ketiga. Yang keempat, kita nafikan juga zat Allah Ta'ala tadi di bawah, di kanan, di kiri, di hadapan dan juga di belakang. Kanan, kiri, atas, bawah, belakang dan sebagainya. Kerana kalau ada benda yang macam tu biasanya jirim. Biasa jirim. Allah Ta'ala bukan begitu. Kemudian Allah Ta'ala juga tidak bertempat. Seperti di tengah jirim, di tepi jirim, di dalam jirim atau dua jirim. Mana kita nafikan? Kerana kalau di tengah jirim, di tepi jirim, di dalam jirim, di sudut jirim dan sebagainya, ini biasanya jirim lah. Mana benda baru. Sedangkan Allah Ta'ala bukan benda baru. Mana bila kita sebut muhalafatu ta'ala lil hawadis, pasal Allah Ta'ala bagian baru, maknanya kita menafikan zat Allah Ta'ala itu bertempat dengan suatu tempat seperti di tengah jirim, di tepi jirim, di dalam jirim ataupun di luar jirim. Macam tu. Kemudian bila kita sebut muhalafatu ta'ala lil hawadis juga, maknanya kita menafikan Allah Ta'ala bertempat dengan suatu masa yang tiga masa, seperti masa dahulu, masa sekarang ataupun masa akan datang. Masa dahulu, masa sekarang dan akan datang. Mana kita nafikan semua ni. Baik, kemudian bila kita sebut muhalafatu ta'ala al-hawadis juga, maknanya tiadalah Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat baru seperti bergerak, diam, bertemu, bercerai, berhubung. Bergerak, diam, bertemu, bercerai, berhubung dan sebagainya. Itu semua bukan Allah Ta'ala. Itu semua bukan Allah Ta'ala. Itu disebut dalam kitab Usul Taqid yang dikarang oleh ulama petani. Kisah Usul Taqid ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka keteng, kalau tuan-tuan ada kitab Usul Taqid ni, kitab ni dia tak sebut pengarang dia. Dia tak sebut pengarang dia. Tak tahu siapa pengarang dia. Tak tahu siapa pengarangnya. Cuma dia kata kitab ini dikarang oleh ahli negeri Fatani. Dia kata dia dikarang oleh ahli negeri Fatani. Mana orang Fatani yang karang. Cuma siapa mengarang ni tak sebut. Tak tahu siapa pengarangnya. Mungkin kadang-kadang pengarang ni tak sebut, mungkin dia rasa rendah dirilah. Mungkin tawaduk dia, sifat tawaduk dia tak sebut pun siapa yang karang. Macam tu. Tapi kalau zaman sekarang ni tuan-tuan, kalau tak sebut pengarang, kita pun muskil lah siapa yang karang. Betul tak? Siapa yang karang. Tapi kitab Usul Taqid ni kan pondok-pondok semua mengaji kitab ni, tuan-tuan. Kalau siapa mengaji kitab Usul Taqid lah. Baik, kita sambung lagi tadi. Dah hilang dah. Okey. Kemudian maka katakanlah dalam menolak yang demikian bahawa tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tiada satu pun yang serupa dengan zat Allah Ta'ala tadi, dan dianya Allah tu Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi perkataan musannaf dengan burhan wa hadzal qidam, burhan wa hadzal qidam artinya dalil mukhalafatu lil hawadis adalah menjadi dalil qidam juga. Sebagaimana qidam dalilnya ini kan, maka yang ini pun sama jugalah, mukhalafatu pun sama juga dalil dia. Macam tu. Itu kata musannaf. Baik, kemudian huraiannya bahawa kalau Allah Ta'ala tidak menyalahi bagi segala yang baharu, nescaya adalah dia itu menyamai baginya baharu. Dan kalau Allah Ta'ala menyamai baginya baharu, nescaya jadilah dia hadis ataupun baharu. Bagaimana ini? Sedangkan kidamnya Allah Ta'ala telah tetap dengan dalil terdahulu.
Masya-Allah. Jadi jadi hakikatnya mana Allah Taala itu menyalahi bagi segala yang barulah. Kalau Allah Taala tidak menyalahi dengan segala yang baru, sudah tentu Allah Taala mumasalah, menyamai dengan benda yang baru. Sedangkan benda itu mustahil kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil pencipta sama dengan benda yang dicipta. Betul tak? Mustahil pencipta sama dengan benda cipta. Kita lihatlah pada manusia sekalipun. Kalau dilihat pada dalam konteks manusia, bila manusia mencipta sesuatu, dia takkan sama dengan manusia itu. Manusia mencipta kereta, adakah kereta sama dengan manusia? Tidak. Manusia mencipta rumah, adakah rumah sama macam manusia? Tidak. Kecuali lah mungkin manusia mencipta patung, jadi patung tu mungkin dari segi rupa dia serupalah dengan manusia. Kan dari segi rupa dia boleh serupa dengan manusia lah yang mencipta tadi. Tetapi adakah serupa dari segi 100%? Tidak. Kan? Kerana yang mencipta tu jiwa dia lain, yang kena cipta benda lain. Yang dicipta benda yang kaku. Sedangkan benda yang mencipta dia tadi, manusia tadi, hakikatnya boleh bergerak sana, boleh bergerak sini, ada hati dengan juga perasaan dan sebagainya. Walaupun zaman sekarang ni ada di kalangan manusia ni yang mencipta robot yang ada perasaan, yang boleh menangis, boleh ketawa, kan, boleh tersenyum dan sebagainya, tak? Terutama sekali di Jepun dan sebagainya, kan, mereka boleh cipta kan robot-robot yang macam tu. Tetapi hakikat sebenarnya tak samalah seperti manusia yang mencipta dia. Macam tu. Dan robot yang cipta tu menggunakan bateri, tak? Biasa gunakan bateri, kan. Jadi kalau bateri dah habislah. Bateri robot tu habis lah. Kalau manusia pakai bateri tak? Tak pakai bateri lah, kan. Kecuali kalau manusia yang ada masalah jantung. Masalah jantung terpaksalah pakai bateri, kena cas bateri dia. Tapi kalau manusia biasa tak ada pakai bateri lah. Sihat walafiat, bateri apa nak pakai? Macam tu. Tak tahulah kalau imam nak cas bateri imam dulu sebelum datang ke surau, ke masjid. Ada nak cas bateri? Tak ada, kan? Haji Musa? Tak ada, kan? Tak ada nak cas apa-apa, kan? Datang je lah. Cuma paling tidak pun makan ubat lah, kan? Baik. Seterusnya tuan, kita masuk qiyamu ta'ala binafsih wa dana. Baik, kita masuk ayat yang ke-25. Qiyamuhu binafsi wa daniyah. Qiyamuhu binafsi wa daniyah munazzaha awsafuhu saniyah. Qiyamuhu binafsi wa daniyah munazzaha awsafuhu saniyah. Maksudnya tuan-tuan, berdirinya Allah Ta'ala itu dengan dirinya sendiri dan wahdaniyah, esa, seraya dia menyucikan dirinya hal keadaan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Awsafuhu saniyah, hal keadaan sifat-sifatnya itu yang maha tinggi, maha agung. Ta'zim, maha agung. Baik. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan bin nafsi? Qiyamuhu bin nafsi, berdiri Allah Ta'ala itu dengan sendirinya. Apakah dimaksudkan dengan an-nafsu ataupun an-nafsi? Okey, maksud dengan an-nafsi ini ialah zat Allah. Maksud dengan an-nafsi ini zat Allah. Qiyamu ta'ala bin nafsi, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Maksudnya ialah zat Allah Subhanahu wa taala. Dan an-nafsu dia juga digunakan dengan makna-makna yang lain. Kerana perkataan Arab ni biasalah. Perkataan Arab ni dia kaya, kan. Satu perkataan kadang-kadang kita boleh tafsirkan dengan berbagai-bagai makna. Contohnya perkataan ainun lah, macam biasa saya ulangkan. Ainun, asal makna perkataan ainun tu mata. Tetapi ainun juga boleh digunakan untuk benda-benda lain. Ainun juga boleh bermakna ain. In mana diri. Diri seorang. Okey. Ainun juga boleh bermakna matahari. Walaupun asal makna perkataan matahari itu syamsun, matahari. Tapi ada kalanya ainun digunakan matahari juga. Kemudian air mata air. Air mata juga menggunakan perkataan ainun. Kemudian apa lagi? Mata-mata gelap. Mata-mata gelap. Kan? Digunakan perkataan ainun juga, mata. Jadi maknanya penggunaan satu kalimah bahasa Arab ni luas.
Jadi sesuatu perkataan kalau kita nak terjemah tuan-tuan, contoh ayat Quran dan sebagainya, kita kena tengok dulu. Kan ayat di depan dan juga ayat belakang. Yang paling mudah kita tengok pada tafsir lah. Ulama tafsir dan sebagainya mereka lebih tahulah kan apa makna yang sesuai dengan perkataan tersebut. Tapi kalau dalam dalam bahasa Arab dan sebagainya, kadang-kadang dia tidak ada tafsiran. Jadi kita tengoklah apa makna ayat sebelumnya dan ayat selepasnya. Lawahid dan sabit. Lawahid mana ayat selepas. Sabit ayat di kemudian, ayat belakang. Jadi kalau kita tengok ayat lawahid dan sabit itu, kita tahu oh ini sebenarnya penggunaan kata ini. Macam tu. Jadi tak mudah kita terjemahkan sesuka hati kita je. Baik. Jadi perkataan an-nafsu tu dia juga boleh bermakna darah, adam. Darah. Pada perkataan mereka seperti mala nafsa lahu sa'ilatun wala yunjisul ma'a. Mala nafsa lahu sa'ilatun wala yunjisul ma'a. Ini petikan yang terdapat dalam kitab Arab. Binatang yang tidak punya darah mengalir, tidaklah dia menajiskan air. Mala nafsa lahu sa'ilatun wala yunjisul ma'a. Binatang yang tidak punya darah yang mengalir, maka tidak dia menajiskan sesuatu air. Seperti darah nyamuk lah. Darah nyamuk kan tak mengalir. Jadi kalau darah nyamuk tu jatuh dalam air, yang mana air tidak sampai bilangan 2 kolah, maka dia tidak menajiskan air itu. Kenapa? Kerana darahnya tidak mengalir. Darahnya tidak mengalir. Jadi dalam kata-kata ini adanya kalimat nafsa. Mala nafsa. Jadi apakah maksud nafsa itu? Maksudnya adam, darah yang tidak mengalir. Baik, kemudian nafsa juga digunakan untuk harga diri. Iaitu dalam bahasa Arabnya unfatu. Unfah. Harga diri, unfah. Seperti perkataan mereka fulanun zu nafsin. Fulanun zu nafsin. Si fulan itu mempunyai harga diri. Si fulan itu punya harga diri ataupun mempunyai sikah, himmah, martabat. Kan himmah, satu himmah, kan? Satu sikah, kan? Mana dia harga dirilah macam tu. Macam tu. Baik, kemudian nafsun juga boleh kita terjemahkan dengan makna ukubah, siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Allah Taala sebut dalam Quran, dia kata wa yuhazzirukumullahu nafsah. Wa yuhazzirukumullahu nafsah. Kan Allah Taala memperingatkan tentang dirinya. Maksud diri itu siksaannya. Allah Taala memperingatkan dirinya, maksudnya Allah Taala memperingatkan tentang siksa Allah Taala terhadap mana-mana orang-orang yang lalai ataupun leka daripada mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menurut kaul ataupun pendapat yang lebih tepat, boleh menggunakan lafaz an-nafsu atas zat Allah Subhanahu Wa Taala tanpa musyakalah. Pemaksud musyakalah tanpa mengimbangi penyebutan sebelumnya. Tanpa kita nak imbangi dengan penyebutan kalimat yang sebelumnya ataupun ayat sebelumnya. Sebagaimana Allah Taala sebut dalam Quran, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Tuhanmu telah menetapkan rahmat atas zatnya ataupun atas dirinya. Kataba mana telah menetap. Asal mana kataba ni menulis. Asal mana kataba menulis. Tetapi tengok ayat. Sesuai tak kita terjemahkan menulis? Tak sesuai lah. Kan Allah Ta'ala menulis. Tak sesuai lah terjemah sini. Samalah seperti ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumul qisas. Wahai orang-orang yang berpuasa, wahai orang yang beriman. Kan difadukan kepada kamu itu berpuasa, dipadukan pada kamu itu menjalankan hukum qisas. Kalau kita terjemahkan kutiba itu kita terjemahkan dengan menulis, tak sesuai lah. Allah Ta'ala telah menuliskan puasa. Sesuai tak? Tak sesuai. Itu ayat Quran tu. Jadi kataba itu bermakna furida. Furida makna difardukan.
kepada orang yang beriman. Jadi tuan-tuan, jadi menurut kaul yang tepat, boleh penggunaan lafaz an-nafsu tu, qiyamu ta'ala bin nafsi tadi, ke atas zat Allah Subhanahu wa taala tanpa musyakalah. Apa maksud musyakalah? Mengimbangi penyebutan kalimat yang sebelumnya. Untuk mengimbangi kalimat yang sebelumnya, tak perlulah kita nak imbangi kata musannaf. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kataba rabbukum ala nafsi rahmah. Allah Taala telah menetapkan rahmat atas zatnya ataupun atas dirinya sendiri. Jadi kalimat nafsihi ini kita terjemahkan dengan zat. Kenapa kita terjemahkan zat? Kerana kita nak kaitkan dengan ayat sebelumnya. Kerana kita nak kaitkan dengan ayat sebelumnya, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah Taala telah menetapkan rahmat apa? Atas dirinya. Iaitu Allah Taala telah menetapkan atas dirinya rahmat. Okey? Semana siapa-siapa yang melakukan ketaatan kepada Allah, maka dia akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Jadi hal ini berbeza dengan orang yang menyangka bahawa lafaz an-nafsu itu tidak boleh digunakan atas Allah Taala kecuali dengan musyakalah. Kan musyakalah, apa maksud musyakalah, tuan-tuan? Mengimbangi penyebutan kalimat yang sebelumnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau mengetahui apa-apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa-apa yang ada pada dirimu. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau tahu apa yang terdapat pada diriku, wala aku, dan aku tak tahu apa yang terdapat pada engkau. Surah Al-Maidah ayat 116. Engkau mengetahui, engkau ni siapa, tuan-tuan? Allah. Allah mengetahui apa-apa yang ada pada diri kita, dan aku, mana kita, tidak mengetahui apa-apa yang ada pada dirimu, diri Allah Subhanahu wa taala. Kepada jadi ayat ini, tuan-tuan, dia adanya musyakalah, mengimbangi penyebutan kalimat yang sebelumnya lah. Dia ada kait mana kalimat sebelum dan kalimat selepas. Ta'lamu ma fi nafsi, kalimat yang sebelum, wala a'lamu fi nafsika, pada mana kalimat yang selepasnya. So maknanya Allah Taala mengetahui apa yang ada pada kita, sedangkan kita tak tahu apa yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahulah hakikat sebenarnya. Kan? Kerana antara kita dengan Allah terdapatnya hijablah, tutupan, sehingga tak tahu, kita banyak benda tak tahu tentang diri Allah Subhanahu wa taala. Itulah macam manakah hakikat yang sebenarnya. Tetapi Allah Ta'ala besok di akhirat esok menzahirkan dirinya. Bila Allah Ta'ala menzahirkan dirinya di akhirat besok, di depan orang yang beriman dalam syurga, barulah kita tahu, oh macam ini sebenarnya hakikat Allah Ta'ala tu. Jadi itu juga dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun tak tahu hakikat macam mana diri Nabi itu sebenarnya. Cuma disebut dalam hadis-hadis, dalam kitab-kitab begini dan sebagainya. Kan wajah Nabi seperti qamar, seperti bulan. Wajah Nabi itu macam bulan, bercahaya. Kan? Kemudian peluh Nabi itu seperti minyak kasturi, berwarna wangi. Kata berbau wangi peluh Nabi. Macam tu ke? Tapi hakikat sebenarnya kita tahu ke? Tak tahu kan? Kecuali lah besok kalau kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam ini rupanya Nabi. Semaknanya kita merindui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita rindu kepada Allah. Kita rindu kepada Allah. Macam mana besok hakikat zat Allah Taala itu sebenarnya tak tahu. Besok barulah kita dimatikan, wafat, masuk syurga, insya-Allah barulah kita dapat macam ni hakikat Allah Taala yang sebenarnya. Insya-Allah. Baik, kemudian tuan, makna daripada qiyamu ta'ala bin nafsih adalah bahawa Allah Taala tidak memerlukan kepada mahal. Allah Taala tak perlukan pada mahal. Apa makna mahal, tuan? Mahal maksudnya zat yang dia berdiri dengannya. Allah Ta'ala tidak memerlukan pada mahal, mana zat yang dia berdiri dengan dia. Kerana kalau seandainya Allah Ta'ala itu memerlukan kepada zat yang dia berdiri, sama seperti makhluk.
Kerana makhluk ni ada tempat untuk dia berdiri. Macam meja, macam warna coklat, ada tempat untuk dia berdiri. Maknanya ada meja. Ada kayu ni, maka dapatlah meja warna coklat ni berdiri pada meja ni lah. Jadi maknanya makhluk perlukan pada tempat dia bergantung. Sedangkan Allah Ta'ala itu tidak bergantung kepada mahal tempat. Mahal ni bukan bahasa kita ni, mahal ni apa mana mahal? Harga mahal kan? Harga melambung naik kan? Bukan tu mana mahal itu. Mahal ni bahasa Arab. Mim ha alif lam. Mahal. Mahalun. La yataju ila mahalin wala mukhassisin. Kalau tuan-tuan lihat dalam kitab As-Sanusi, kitab Umur Barahin, di situ disebutkan bila sebut tentang qiyamu ta'ala binafsi, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya, artinya la yataju ila mahalin wala mukhassisin. Tidak berhajat kepada zat yang tempat dia berdiri dan tidak berhajat kepada sesuatu yang menjadikan akan dia. Dan tidak berhajat pada sesuatu yang menjadikan akan dia. Kenapa? Kerana dia itu yang mencipta. Dia yang mencipta, bukan dia yang kena cipta. Bila Allah Ta'ala ni, kalau kita katakan dia kena cipta, sudah tentu kita pun akan bertanya, siapa pula yang menciptakan Tuhan Allah? Siapa yang menciptakan Tuhan itu pula? Contohnya ada Tuhan mencipta Allah, maka akan timbul pertanyaan, siapa pula yang menciptakan Tuhan tadi, yang menciptakan Allah Ta'ala ni? Kan? Kemudian bila tanya lagi, siapa lagi yang menciptakan Tuhan ini? Siapa pula menciptakan Tuhan lagi? Dia akan tak habislah benda tu, berpanjangan aja lah. Kan? Tidak ada kesudahan terhadap perkara tadi. Baik. Kemudian tuan-tuan, mahal di sini bukan bermakna tempat. Kerana asal makna mahal ni tempat ataupun makanan tempat. Kerana yang demikian itu telah diketahui daripada mukhalafatu ta'ala lil hawadis, kesalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Tapi maksud dengan mahal ini, dia kata musannif ialah kan Allah Ta'ala tidak memerlukan pada mahal. Maksudnya Allah Ta'ala tidak memerlukan pada zat yang dia berdiri dengan dia. Kenapa? Kerana dia sendiri adalah zat. Kerana dia sendiri zat. Kalau dia zat, maknanya dia tidak memerlukan pada zat yang lain lah. Kerana dia sendiri zat. Baik, kemudian berkata Al-Ghanimi, tidak ada halangan untuk membawa lafaz mahal di atas kedua maknanya itu di sini. Kata Al-Ghanimi pula kata, tak kisahlah, dia kata kita nak terjemahkan pada makna yang pertama ke ataupun dengan terjemahkan makna tempat pun boleh, dia kata. Tak ada masalah. Tapi hakikat yang sebenarnya, terjemahan yang paling tepat ialah Allah Ta'ala tidak memerlukan pada zat yang dia berdiri dengannya. Baik, kemudian dan juga qiyamu ta'ala binafsi itu juga bermakna bahawa Allah Ta'ala tidak memerlukan kepada mukhassis. Pemakna mukhassis, yakni zat menjadikan dia. La yataju ila mahalin wala mukhassisin. Tidak berhajat kepada tempat dan tidak berhajat kepada sesuatu yang menciptakan akan dia. Kan? Jadi bila sebut qiyamu ta'ala binafsi, maksudnya Allah tidak memerlukan kepada mukhassis, makna zat yang menjadikan dia. Kenapa? Kerana dia menjadikan orang lain. Dia menjadikan alam, dia menjadikan benda yang baharu, para malaikat, gunung ganam, kan, langit, matahari, bintang dan sebagainya. Kerana hakikatnya dia yang mencipta, bukan dia kena cipta. Baik. Jadi yang kedua ni tuan-tuan, meskipun sudah terkandung dengan sifat qidam, akan tetapi sebagaimana pernah disebutkan bahawa para ulama dalam bidang ini tidak mencukupkan dengan didalah iltizam, kerana banyak bahaya kejahilan dengan akidah-akidah. Yang kedua ni tuan-tuan, yang kedua mana? Yang kedua maknanya Allah Ta'ala tidak memerlukan kepada mukhassis, mana zat yang menjadikan dia. Jadi yang kedua ni, meskipun sudah terkandung dalam sifat qidam, kan, dah benda ni dah masuk dalam sifat qidam sebenarnya, kata musannif. Akan tetapi sebagaimana pernah disebutkan bahawa para ulama dalam bidang ini tidak mencukupkan dengan dilalah iltizam sahaja, kerana banyak bahaya kejahilan dengan akidah-akidah ini, dia kata.
Tak cukup dengan dilalah iltizam. Perlu masuk dengan dilalah lain. Contoh dilalah tadammun ke, kerana dilalah pun ada 3. Ada dilalah tadammun, ada dilalah iltizam, dan ada dilalah apa lagi tuan? Dilalah ni tersebut kat mana jumpa dilalah ni? Dia disebut dalam kitab mantik. Dalam kitab mantik disebut ada dilalah ada 3. Pertama dilalah mutabaqah. Dilalah mutabaqah. Yang kedua adalah tadammun, dan yang ketiga adalah iltizam. Dilalah iltizam. Okey. Mana dikatakan dilalah tadammun mutabaqah? Seperti dilalah manusia di atas himpunan haiwan natik. Dilalah manusia, petunjuk manusia di atas himpunan haiwan yang boleh berkata-kata. Ini dikatakan dilalah mutabaqah. Maksud dalam mutabaqah apa dia? Dilalah lafaz di atas sempurna sesuatu benda yang diwadakkan bagi dia, yang diletakkan makna bagi dia lah. Atau dikatakan sebagai dilalah mutabaqah. Kemudian dilalah tadammun, kan dilalahnya di atas juzuk makna. Dilalah satu lafaz ditunjuk di atas juzuk makna dia, bukan keseluruhan makna. Tapi kalau dalam mutabaqah ni, satu dilalah lafaz ditunjuk pada makna keseluruhan kepada perkara tersebut. Sedangkan dilalah tadammun ditunjuki di atas juzuk makna. Juzuk makna. Seperti dilalah insan di atas haiwan ataupun natik. Di atas haiwan ataupun natik. Kan? Tapi kalau disebut dilalah mutabaqah, seperti dilalah insan di atas haiwan natik. Digabungkan haiwan dengan natik gabung sekali. Okey. Sedangkan bila sebut dilalah tadammun, ditunjukkan lafaz insan di atas haiwan ataupun natik, separuh-separuh. Okey. Kalau dilalah iltizam pula, seperti dilalah lafaz insan di atas hamrun kharij anil makna, di atas pekerjaan yang keluar daripada makna yang asal. Seperti dilalah insan di atas terima ilmu, ditunjuk di atas lafaz insan di atas menerima ilmu ataupun mengarang kitab. Mengarang kitab. Okey? Kerana menerima ilmu dan pengarang kitab ini bukan definisi daripada makna insan. Dia bukan definisi daripada makna insan. Kerana insan itu disebut dalam kitab mantik, al-insan huwa haiwanun natik. Kata. Insan itu ialah haiwanun natik. Okay, bila sebut insan ditunjuk di atas haiwan natik, maka ditunjuk di atas dilalah mutabaqah. Dilalah keseluruhan dia. Kalau disebut insan itu di atas haiwan ataupun natik, separuh-separuh, maka dikatakan sebagai dilalah tadammun. Sedangkan bila sebut insan itu dilalah insan di atas menerima ilmu ataupun mengarang kitab. Okay? Jadi menerima ilmu dan pengarang kitab itu bukan ta'rif ataupun definisi kepada insan. Jadi ini merupakan satu amrul kharij, pekerjaan yang terkeluar daripada ta'rif ataupun definisinya. Itu dikatakan sebagai dilalah iltizam. Macam tu. Jadi dalam pengarang kitab kata, jadi tak cukup hanya dengan dilalah iltizam saja. Mesti ada dibahaskan lagi dengan dilalah tadammun, dilalah mutabaqah dan sebagainya. Macam tu. Mana ada banyak lagi kata kupasan-kupasan yang lain, huraian yang lain, supaya kita jangan termasuk dalam bahaya kejahilan di dalam bab-bab akidah ini. Kata pengarang ataupun musannif lah macam tu. Boleh tuan-tuan? Mabuk Mabuk. Mabuk. Baik, dengan demikian kita sikit lagi Dengan demikian maka makna qiyamu ta'ala binafsi itu ada dua. Pertama, ketiadaan perlunya Allah kepada mahal. Apa makna mahal? Mana zat yang dia berdiri dengan dia. Yang kedua, ketiadaan perlunya Allah kepada mukhassis, maknanya zat yang menjadikan dia, zat yang mencipta dia. Kenapa? Kerana dia sendiri yang mencipta. Kerana Allah Ta'ala sendiri yang mencipta. Jadi tak perlu kepada orang yang lain yang mencipta akan diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh demikian tuan,
Jadi makna qiyam ta'ala binafsih tadi ada dua. Pertama, ketiadaan perlunya Allah kepada mahal. Yang kedua, ketiadaan perlunya Allah kepada mukhassis. Maknanya zat yang menciptakan akan dia. Mahal maknanya zat yang dia berdiri dengan dia. Kerana apa? Kerana dia berdiri dengan sendirinya. Bila Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri, maknanya dia tidak perlu pada tempat yang berdiri yang lain. Kenapa? Kerana dia berdiri dengan sendirinya. Allah Ta'ala tidak menumpang pada zat lain. Kalau Allah Ta'ala menumpang pada zat lain, sama seperti makhluk. Seperti makhluk. Macam kita menumpang pada zat yang lain, itulah Allah. Kita tumpang pada Allah. Kalau Allah Ta'ala membinasakan kita, habislah mati. Allah Ta'ala perintah pada malaikat maut, tarik nyawa dia, maka kita pun mati. Tak dapat tempat kita nak menumpang lagi. Berlainan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah. Baik tuan-tuan, sampai situlah kita punya kupasan malam ni, insya-Allah. Datang tersambung lagi dalil atas tidak perlunya Allah kepada mahal. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala syafi'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shaliha wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala arifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yarfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yasha' wa min du'ain la yustajab ya arhamar rahimin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya, terima kasih.